Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Baiklah, insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung lagi pengajian kita di dalam kursus Asas Pendidikan Islam, di mana pada hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan topik yang ketujuh, iaitulah kesepaduan ilmu dalam pendidikan Islam. Seperti biasa, sebelum kita membincangkan topik ini dengan panjang lebar, terlebih dahulu kita akan melihat isi kandungan yang akan kita bicarakan di dalam topik yang ketujuh ini. Dan yang pertamanya, seperti biasa, kita akan bercakap berkenaan dengan pengenalan. Kemudian kita akan bercakap berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan kesepaduan ilmu. Jadi kita akan bercakap berkenaan dengan definisi kesepaduan ilmu. Kemudian kita akan bercakap berkenaan dengan ciri-ciri kesepaduan ilmu. Seterusnya, kesepaduan ilmu dalam ketamadunan Islam, dan akhir sekali kita akan membuat kesimpulan. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ya, bagi mencapai kesempurnaan hidup di dunia ini, sudah pastilah kita tidak hanya bergantung kepada ilmu agama semata-mata ataupun ilmu yang kita nak kenali sebagai ilmu naqli. Ya, sudah pastilah, ya, walaupun ianya merupakan ilmu yang tertinggi dalam Islam, ya, ilmu yang membentuk jiwa dan syakhsiah kita, tetapi dari sudut pekerjaannya, dari sudut profesionalismnya, ya, kita tetap memerlukan kepada ilmu yang menyempurnakan kemahiran kita, iaitulah yang kita namakan sebagai ilmu akli ataupun ilmu yang berbentuk akademik. Ya, walaupun sebenarnya sebagaimana yang saya maklumkan sebelum ini, ilmu akademik itu sebenarnya adalah sebahagian daripada tuntutan Islam. Ya, jadi untuk itu perlukan kepada keseimbangan kepada kedua-duanya. Dan inilah yang kita namakan sebagai konsep kesepaduan ilmu, ya, ataupun konsep integrasi ilmu. Ya, dan dengan itu, bila ada ilmu agama dan juga adanya ilmu akli ini tadi, ya, ilmu nakli dan ilmu akli, maka barulah kehidupan kita ni akan balance dan boleh menyelesaikan permasalahan dalam bentuk dualisme, meaning that, ya, bermaksud apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan dunia ini sebenarnya boleh diselesaikan apabila kita memiliki ilmu yang cukup tentang urusan dunia dan kemudian di-guide oleh ilmu agama, ilmu akhirat kita. Ya, jadi barulah kehidupan kita kat dunia ini kehidupan yang terarah. Inilah yang kita namakan sebagai kehidupan bersyariat. Maknanya kita ada ilmu kemahiran dalam masa yang sama. Kemahiran untuk apa ni? Kemahiran untuk urusan duniawi kita, dan dalam masa yang sama kita sentiasa berada dalam guidelines Allah yang Allah SWT berikan kepada kita, iaitulah ilmu agama. Ya, itu sebabnya perkataan hidup bersyariat itu adalah sesuatu yang sepatutnya menjadi dasar kehidupan bagi seorang Muslim. Ya, dan dengan adanya kesepaduan ilmu ini akan dapat menyatu padukan di antara keperluan ataupun hajat ataupun target kita di hari akhirat, dan juga keperluan dan juga hajat kita di dunia. Seterusnya kita berkenalan dulu dengan maksud kesepaduan ilmu. Baik dari sudut bahasanya, ya, kesepaduan ilmu ataupun bersepadu ini ada banyak terminologis. Antaranya bersepadu itu boleh dinamakan sebagai integratif, ya, ataupun pendidikan terkamir, ya, ataupun pendidikan integral, dan juga pendidikan integratif. Ya, jadi apakah maksud sebenar daripada perkataan integrasi ataupun kesepaduan ini? Ya, ada macam-macam terminologi tapi membawa maksud yang sama, dan itu adalah daripada pelbagai terminologi yang diberikan di dalam dunia pendidikan. Walau bagaimanapun maksud literalnya sebenarnya bersepadu ini adalah, ya, bersatu, bercantum, bergabung, bertaut, bersepati, bekerjasama, bermuafakat, seia sekata, bersama-sama. Yang mana yang kita nak maksudkan daripada pendidikan Islam ni, apa yang dimaksudkan dengan pendidikan bersepadu, mesti related, mesti direalisasikan dengan berasaskan kepercayaan kepada Tuhan.
Makna dia, kita nakkan kesepaduan dalam pendidikan, bukan hanya kesepaduan dari sudut fizikal, mental, jasmani, emosi, rohani, spiritual. Tidak. Ya, bahkan dia mesti berlandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Ya, jadi untuk itu lawan kepada perkataan bersepadu ini tadi antaranya adalah berpecah, bercerai, bertaburan, bersendirian, berasingan dan juga terpisah. Dan lawan yang paling kita panggil antonim ya kepada maksud bersepadu ataupun integratif ini tadi adalah dualisme di dalam dunia pendidikan. Baik, daripada maksud secara literal ini tadi, maksud dari sudut bahasa ini tadi, mungkin kita boleh buat simple kesimpulan. Ya. Kita boleh buat kesimpulan yang mudah di mana kesepaduan ilmu itu ianya boleh dianggap sebagai suatu produk yang dihasilkan daripada penggabungan ilmu yang mana akhirnya melahirkan pemikiran yang cerdas, ya, akal yang cerdas yang kemudiannya dapat dilihat daripada budi pekerti dan juga akhlak. Ya, itu satu poin. Ya, dan yang keduanya, kesepaduan ilmu juga daripada maksud itu tadi, ya, maksud literal itu tadi, kita boleh anggap bahawa kesepaduan ilmu itu adalah merupakan satu gabungan di antara fardu ain, ya, ilmu-ilmu fardu ain dan juga ilmu-ilmu fardu kifayah. Ya, jadi penggabungan kedua-duanya akan melahirkan suatu kesepaduan ilmu yang sempurna. Dan begitu juga ya, kita boleh anggap bahawa pengintegrasian di antara ilmu wahyu dan ilmu akal ini akan menjadi teras ya untuk melahirkan modal insan yang ada ilmu, ada iman dan ada amal. Jadi itu kalau kita lihat dari sudut literal sahaja ya, belum lagi kita masuk kepada definisi-definisi yang bakal kita kongsikan daripada kelompok intelektual ya berkenaan dengan apakah maksud sebenar ataupun target sebenar daripada kesepaduan ilmu. Jadi sekarang kita akan berkongsi pandangan daripada beberapa tokoh akademik tempatan. Antaranya adalah Syahrir Muhammad Zain ya, yang mana pandangan dia ni diambil daripada buku Tajul Arifin Nordin ya. Lama dah buku ni 1988, namun begitu definisi yang diberikan itu adalah suatu definisi yang komprehensif yang kita rasa ianya wajar untuk kita kongsikan di dalam topik kita yang ketujuh ini. So, apakah yang dimaksudkan dengan definisi pendidikan daripada sisi pandangan Syahrir Muhammad Zain ini? Dia kata pendidikan sepadu ialah pendidikan yang menekankan kepada kesatuan ilmu pengetahuan, bukan pendidikan yang menekankan hanya kepada pemangsaan ataupun pemetaan ya, dan bukan pendidikan yang bersifat khusus. Makna dia ya, bukan hanya tertumpu kepada apa yang telah kita rancangkan. Ya, pendidikan bersepadu ni dia akan menggabungkan juga ya, bukan sahaja intipati daripada ilmu fardu ain dan kemudian intipati daripada ilmu fardu kifayah, bahkan ia juga mungkin boleh menggabungkan pengalaman-pengalaman ya, pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada aktiviti pendidikan itu sendiri. Jadi barulah ianya dinamakan sebagai pendidikan bersepadu. Manakala Abdul Halim Muhammad ya memfokuskan pendidikan sepadu ini kepada seluruh proses pendidikan dan perkembangan ilmu yang tidak terpisah daripada tauhid. Ya, jadi wa imma apa yang kita belajar, katakan kita belajar bahasa Melayu sekalipun, bahasa Inggeris, ya, matematik, geografi, sains ya, dan apa sahaja ilmu yang berbentuk fardu kifayah, dia tak boleh lari daripada pegangan tauhid. Ya, jadi untuk itu sama ada pendidikan itu banyak menumpukan kepada pembangunan rohani, jasmani ataupun akal, coraknya mestilah bersepadu. Kerana apa? Kerana segala ilmu itu sebenarnya bersifat kudus. Ya, bagi Abdul Halim Muhammad ni, ilmu adalah sesuatu yang suci dan ianya sepatutnya suci daripada kesyirikan. Ya, jadi untuk itu bagi dia, ya, bagi Abdul Halim Muhammad ni, ilmu kesepaduan ilmu itu adalah semua ya, jenis ilmu, tak kisahlah ilmu itu berbentuk fizikal ataupun mental, teori semata-mata ataupun saintifik ya, tapi ianya mestilah berasaskan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud sepadu di sisi Abdul Halim. Baiklah, dan pandangan daripada Muhammad Syukri Saleh ya diambil daripada buku yang sama, iaitu daripada buku Tajul Arifin Nordin. Ya, kita tengok definisinya lebih komprehensif ya, di mana dia mengatakan bahawa pendidikan sepadu adalah penyatuan ilmu dalam kehidupan, keserasian di antara pembangunan ummah dengan pengajaran, perhubungan di antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan komponen-komponen di dalam dirinya yang mana ke arah mewujudkan keseimbangan akal, rohani dan juga jasmani. Makna dia ya,
dia punya definisi ni sangat-sangat komprehensif. Sebab apa? Sebab dia menyatakan bahawa ianya adalah kesepaduan ilmu yang kemudiannya menghubungkan manusia ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesepaduan ilmu itu juga menyempurnakan diri bagi seorang individu itu, di mana wujudlah keseimbangan di antara akal dia, keintelektualannya, rohani dan juga jasmaninya. Jadi inilah dia buku tulisan Tajul Arifin Nordin, walaupun ditulis pada tahun 1988, namun begitu isi kandungannya masih lagi relevan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. So ini buku dia. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jadi daripada definisi yang telah pun diberikan oleh beberapa tokoh Muslim tempatan ini tadi, maka kita boleh menganalisa beberapa ciri yang sepatutnya ada di dalam kesepaduan ilmu. Baik, ciri yang pertama iaitulah ilmu mestilah bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun kita belajar ilmu fardu kifayah, sebagai contoh kita belajar TESOL kan. Jadi dalam TESOL itu sendiri substance ataupun contents yang ada di dalam pendidikan TESOL itu sendiri mestilah elemennya, apa yang wujud di dalamnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan untuk menghadkan pendidikan ataupun pengajian tapi sebaliknya biarlah ianya berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, agar walaupun kita nak mempelajari TESOL, kita nak menjadi pakar dalam TESOL, tetapi kita tetap mengikut landasan yang wujud di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, macam yang selalu saya share dengan kamu lah kalau kita mengkaji berkenaan dengan manuskrip ataupun novel Romeo and Juliet sebagai contohnya, kalau misalnya manuskrip yang tersohor itu memang telah pun ditulis sekian lama oleh sang penulis yang hebat ini tadi, namun begitu seandainya di penghujungnya penyelesaian bagi kisah cinta Romeo and Juliet ini berakhir dengan suicidal, yang berakhir dengan bunuh diri, yang mana bunuh diri ni kita tahu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita baca manuskrip itu seadanya tetapi kemudiannya sebagai umat Islam mungkin kita boleh justify penghujung yang lebih baik daripada setakat bunuh diri. Ada banyak lagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Jadi jangan kita putus asa. Jadi mungkin kita boleh olah dengan lebih baik, bukan mengubah manuskrip. Manuskrip tu memang dah ada, novel tu memang dah ada, tetapi kita mungkin boleh memberikan nafas baru kepada penyelesaian kepada sesuatu konflik yang wujud di dalam mana-mana manuskrip yang kita pelajari dalam TESOL. Itu sebagai satu contoh lah. Kemudian yang keduanya, ilmu mesti berteraskan kepada tauhid. Kita belajar ilmu sains, ilmu sains lah, especially sebab ilmu sains ni banyak menggunakan teknologi kan, banyak productivity, banyak inovasi, banyak invensi. Jadi seboleh-bolehnya kita berteraskan kepada tauhid. Kita nak kembali supaya kita nak kembali mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sains. Bukan dengan sains tu kita menjadi orang yang orang kata apa, yang taksub dengan sains sehingga mengenepikan hak-hak manusia dan juga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah sebagai contoh kalau kita nak buat uji kaji tu, kita suka menggunakan benda-benda hidup ataupun fauna, contoh macam katak ataupun tikus, yang mana ianya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya kita jaga sebagai vicegerent dan sebagai khalifah, tetapi kita mengambil dan kemudian kita pakai memanipulasi sewenang-wenangnya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini just because kita nak buat uji kaji. Kita boleh buat uji kaji para pelajar yang dikasihi sekalian, dengan syarat biarlah dia punya lab rats dia tu, bahan kajian itu binatang yang telah terbukti mempunyai penyakit, dan kemudian kita cuba cari cure, ataupun manusia itu sendiri. Kita boleh buat uji kaji terhadap manusia yang telah pun sakit. Sebab apa? Bukan kita menafikan hak kemanusiaan seseorang insan itu, tak, tapi kita cuba mencari cure untuk dia. Jadi banyaklah investigation yang boleh kita lakukan terhadap diri seorang pesakit, tetapi dengan syarat mendapat endorsement daripadanya. Jadi ianya mesti berteraskan tauhid. Kita tak nak melahirkan mad scientist. Contoh saya dah sebut banyak kali, di antara katakan dalam sains kita nak buat cloning, di antara therapeutic cloning dengan reproductive cloning. Kalau therapeutic cloning tu memang kita nak mencari cure, jadi sebab tu kita buat therapeutic, kita cari cloning perubatan, kita buat sesuatu untuk kita mencari penyelesaian masalah. Tapi kalau reproductive cloning ni macam kita playing gods, macam kita suka-suka nak create something
hybrid out of nothing, macam kita create makhluk yang baru yang kita sendiri tak tahu ya apa impak dia nanti di masa hadapan ya. Jadi untuk itu ya, bukan tak boleh kita membuat penemuan-penemuan baru ya, tetapi biarlah setiap penemuan kita itu dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita melihat dulu daripada perspektif tauhid. Kemudian yang ketiganya, kita bercakap berkenaan dengan mesti wujudnya integrasi di antara iman, ilmu dan amal. Ya, jadi untuk itu kesepaduan ilmu itu mesti mencantumkan ketiga-tiga elemen ini. Jadi kalau walaupun kita bercakap berkenaan ilmu, tetapi di sana mesti berbaskan kepada keimanan dan juga akhirnya dapat diamalkan ilmu tersebut. Dan kemudiannya ya, yang keempatnya, ciri yang keempat, tiada pemisahan di antara konsep ilmu agama dan juga konsep ilmu dunia. Makna dia, kita tak boleh kata pendidikan Islam tu agama je, itu urusan akhirat je, jadi kita tak payah belajar. Tak, makna kata dalam kita mempelajari urusan dunia ini, kita tak boleh tinggalkan langsung elemen yang berkaitan dengan hari akhirat. Bahkan ilmu fardu ain itu menjadi matlamat utama kita dalam pendidikan ya, sebab kalau ikut hierarki ilmu pun dia yang sebagaimana yang kita bincangkan dalam topik 6, ilmu agama itu akan berada terkehadapan ya. Yang itu kita kena tambah input setiap hari, manakala dalam kita nak menjadi seorang profesional yang baik, maka kita juga ya perlu menguasai ya bidang kepakaran kita lah ya. Namun begitu, tak boleh kita memisahkan di antara konsep agama sahaja, ataupun agama tu kita anggap sebagai suatu teori yang tidak mempunyai nilai, manakala kita anggap bahawa penghasilan daripada ilmu fardu kifayah ini sahaja yang perlu diberikan penekanan, dan itu adalah sesuatu yang yang silap lah. Jadi untuk itu, ini antara 4 ciri kesepaduan yang kita boleh analisiskan ya daripada definisi yang telah pun kita berikan sebelum ini. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ya, dengan ciri-ciri yang telah pun kita bincangkan ya di dalam kesepaduan ilmu itu, maka kita faham bahawa kesepaduan ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam nak membangunkan ketamadunan sesebuah negara, apatah lagi kalau kita bercakap berkenaan dengan negara Islam. Ya, jadi kenapa tidak ya, kerana yang pertamanya, dengan kesepaduan ilmu itulah ya dia akan menjadi asbab ataupun prasyarat kepada kelahiran individu-individu yang hebat ya, yang akan memikul tanggungjawab untuk membangunkan dunianya dan sekaligus mengajar orang supaya mengingati akhiratnya. Itu yang pertama kan. Makna dia pembangunan diri individu, yang mana mereka ini jugalah yang akan berperanan di dalam masyarakat, dan kemudian kalau mereka memainkan peranan yang hebat dalam masyarakat, maka mereka lah yang sama-sama membangunkan dan mempertahankan negara yang berdaulat. Ya, itu yang pertamanya. Yang keduanya ya, dengan kesepaduan ilmu ini tadi, seorang Muslim itu akan memahami perkembangan dan pembangunan sains dan teknologi, dan ianya mesti berteraskan kepada Islam. Maknanya kalau mereka ini terlibat dalam dunia korporat ya, dunia teknologi sebagai contohnya, maka mereka ini akan memastikan bahawa ya apa saja produk, apa saja inovasi ataupun invensi mestilah berteraskan kepada elemen-elemen Islamik, in the sense that kita nak dunia kita ni terus dinamis. Ya, kita nak pengetahuan kita terus berkembang, tetapi kita tak nak lari daripada direction ataupun daripada guidelines yang telah pun ditunjukkan di dalam Islam. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, akan melahirkan peribadi yang holistik. Ya, kenapa saya kata holistik? Sebab dia dah ada apa? Dia dah pegang ya dunia dia, dan dia juga mengambil berat tentang hari akhirat dia. Ya, jadi untuk itu akan lahirlah apa yang kita namakan sebagai modal insan yang berkualiti. Seterusnya akan menggalakkan manusia ini banyak berfikir ya. Makna kata bukan hanya jadi yes man ya, in the sense that bila kita dah ada ilmu dunia, kita ada ilmu akhirat, kita akan lebih peka terhadap apa yang berlaku di dunia ya. Sebab apa? Sebab kita akan mempersoalkan seandainya ya apa sahaja urusan kita di dunia ini macam bersanggahan ataupun berlanggaran ya dengan apa yang ada di dalam agama ya. Jadi untuk itu ianya akan menggalakkan kita berfikir, sebab dunia ini ya dia akan tamat pada satu tempoh ya, tetapi akhirat nanti dia akan menjadi selama-lamanya. Jadi untuk itu manusia yang lahir daripada pendidikan bersepadu ni, mereka ini akan banyak berfikir ya sebelum melakukan sesuatu tindakan. Kerana
Kenapa? Kerana tidak mahu urusan dunia ini menjadi penghalang kebahagiaan mereka di hari akhirat. Dan akhirnya menemukan insan dengan pencipta. Kenapa? Sebab dengan kita mempelajari ilmu anak-anak, baik kita belajar ilmu fardu ain ke fardu kifayah, saya dah mengulang-ulang bicara ini. Kita belajar kerana kita nak kenal Allah, kita belajar kerana Allah. Yang makna dia ilmu yang kita dapat ni adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dapat menguasai ilmu fardu ain, kita dapat menguasai ilmu fardu kifayah anak-anak, yang itu adalah suatu nilai tambah. Ya, jadi apa-apa pun ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan ilmu itulah akhirnya kita mengiktiraf bahawa kita adalah manusia yang pioni, manusia yang kerdil ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki makrifah ilmu ya sekalian alam ini. Ya, jadi dengan kesepaduan ilmu kita akan bertemu dengan sang pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sampailah kita kepada kesimpulan topik yang ketujuh ini, yang mana daripada perbincangan kita ini bolehlah kita simpulkan bahawa konsep kesepaduan ilmu itu mencerminkan hakikat ilmu itu sendiri. Kenapa? Sebab ilmu ini tak pernah terpisah. Ya, ilmu itu sebenarnya satu, ilmu duniawi ke, ilmu ukhrawi ke, yang tidak pernah terpisah kerana ianya sama-sama penting. Ya, tapi siapakah yang menyempitkan ataupun siapakah yang memisahkan, menjadikan ianya dualisme? Tentulah pihak yang berfahaman sekular, yang menganggap bahawa agama ini adalah suatu teori yang tidak boleh dibuktikan dengan saintifik, ya, secara saintifik. Jadi itu yang menyebabkan ya akhirnya pada hari ini adanya terminologi ilmu dunia, ilmu akhirat, walhal sebenarnya ilmu itu adalah satu, dan inilah yang cuba diterjemahkan daripada topik ini ya. Ilmu itu adalah sebenarnya berbentuk kesepaduan ya, dan kemudiannya ilmu itu saling berkait ya dan berpadu di antara satu sama lain ya. Dalam kehidupan kita ini kita nak menjadi manusia yang berdisiplin, betul ya, kita nak menjadi seorang profesional yang berjaya dalam urusan pekerjaan kita. Maka kalau saya boleh bagi contoh lah ya, makna dia kita akan bangun awal pagi, kita terus nak mandi, bersarapan dan sebagainya. But before that, macam mana kita boleh bangun pagi? Maka kita lihat di sana adanya kod apa? 24434. Apa dia 24434 ni? Iaitulah ya perintah mengerjakan solat. Makna dia kita bangun pagi, kita solat dulu ya, 2 rakaat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian barulah kita bergerak ya, pergi kerja, dan kemudian bila waktu tengah hari kita berehat ya, 4 rakaat ya, kita solat dan kemudian kita berehat, kemudian kita melaksanakan lagi pekerjaan kita sehinggalah waktu untuk kita berhenti ya, another 4 rakaat ya. Jadi kita berhenti dan kemudiannya masa untuk leisure, masa untuk kita berehat, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala minta kita mengingatinya semula, iaitulah masuk waktu maghrib ya, dan kemudiannya 3 rakaat, dan kemudiannya anak-anak sudah sampai masanya untuk kita berdiskusi ya, menambah lagi ilmu pengetahuan sewaktu maghrib sehingga ke isyak itulah ya. Jadi bila kita dah selesai isyak, barulah kita kembali ke rumah, kita makan dan kita bersama-sama dengan ahli keluarga. Itu bagi lelaki lah. Bagi perempuan mungkin waktu maghrib sehingga waktu isyak tu mungkin dia boleh mengguna pakai untuk mengaji Al-Quran dan sebagainya. Jadi ini yang kita namakan kesepaduan ilmu. Makna dia dalam kita nak menjalani kehidupan kita ni, kita tak boleh nak nafikan kepentingan 24434 ini tadi ya. Jadi nampaknya ya, inilah dia kesimpulan yang kita boleh dapat daripada kesepaduan ilmu. Kita memang nak menjadi orang yang berjaya, tetapi kejayaan itu akan lebih manis kalau kita dapat kembali semula kepada kefahaman dan juga ajaran Islam yang sepatutnya menjadi menjadi manual ataupun gaya hidup kita ya, yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ya ad-din itu sendiri adalah suatu petunjuk ya, satu cara hidup yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ya, iaitulah umat manusia dan juga umat akhir zaman. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, kita sampai kepada penghujung topik ketujuh ini. Saya tutup dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.